Masya Allah, begitu banyak checkpoint to ensure that each of our cells behave normally. Anda sedang mendengar USIM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Faizal Kasmani dalam USIM Podcast, satu platform yang akan bincangkan isu-isu semasa dan akan dikupas dari perspektif akademik atau non-akademik dari point of view ilmu nakli dan akli. Dan pada hari ini kita bertuah kerana kita ada seorang saintis daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nurulizah Roslan. Selamat datang, Doktor. Thank you so much for being with us. So sebelum kita proceed, Doktor, pada topik hari ini, saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Dr. Nurulizah. Saya boleh panggil Dr. Liza, ya? Boleh. Boleh. Okay, Dr. Liza memegang PhD dalam bidang biologi kanser dari University of Sydney, Australia. Dan kajian beliau memberi tumpuan kepada jin dalam kanser payudara. Ya. Boleh, Doktor? Ya. Dan Dr. Liza juga sangat aktif dalam dalam meningkatkan kesedaran kanser dan mempromosikan pendidikan STEM terutama di kalangan pelajar sekolah. Okay, thank you, Dr. Liza. So today kita akan cakap tentang satu topik yang kepakaran Dr. Liza lah, yang sangat saintifik kedengarannya, tetapi actually very near to us. Ya, kita akan bercakap tentang fungsi sel badan, about sel badan dan juga kesempurnaan manusia. Or we're going to talk about the gene cell of human, that what makes it perfect and imperfect. So, jadi hari ini saya akan tanya Dr. Liza as a layman, kerana bidang ini kedengaran saintifik, tetapi kita nak minta bantuan Dr. Liza untuk mengupas tentang perkara ini dan mengapa perkara ini sebenarnya sangat penting untuk semua, untuk kita tahu sekurang-kurangnya. Okay, Doktor, my first question, what is so amazing about our sel badan? Terima kasih atas pengenalan tadi. Saya punya bidang sebagaimana yang Dr. Faizal telah introduce tadi tu, berkenaan dengan cancer biology, ataupun secara ringkasnya kita boleh juga panggil sebagai biology cell. So saya punya minat dalam sel biology ni adalah untuk melihat bagaimana sel kita berfungsi. Okay. Kenapa minat tu datang? Sebab sebagaimana yang kita ketahui, okay, kita sebagai manusia, okay, terdapat, kalau kita tengok kita nampak kita satu, kan? Tetapi dalam badan kita ni ada pelbagai jenis sel yang menjadi tisu dan seterusnya menjadi organ dan seterusnya menjadi tubuh manusia. Okay. Dan kenapa, what makes our cell so amazing is that kalau kita lihat pada asasnya, okay, kita punya DNA hanyalah empat base, iaitu A, T, G, C. Tetapi daripada empat base tersebut, Masya Allah, telah menjadikan kita dan menghasilkan pelbagai jenis sel dalam tubuh badan kita. Okay. So, pelbagai jenis sel inilah yang telah membantu kita melakukan aktiviti sehari-harian kita. Okay. Contoh, sebagaimana yang kita tengah buat sekarang ni lah. Kita bercakap, saya tengah fikir apa saya nak cakap. Kita makan, kita berjalan, itu semua dilakukan oleh sel badan kita. Jadi, sel ni ada berbeza fungsi-fungsi dia. Macam doktor kata, contohnya saya dengan doktor lah, bila kita lahir. So basically kita ada struktur yang sama lah, sel tu. Atau asas bagaimana? Dia kandungan sel kita, asas dia adalah sama. Kalau macam kita didedahkan masa sekolah kan, kita punya ada struktur sel, iaitu kita ada plasma membrane. Dalam sel tu ada nukleus yang mengandungi kita punya DNA, kita punya kromosom, dan selain daripada nukleus, kita panggil organel lah. Benda-benda dalam sel kita tu kita panggil organel. Dan macam DNA tu nukleus mengandungi DNA kita.
which what makes us unique. And then selain daripada tu, organel-organel lain macam mitochondria. Mitochondria ni dia punya fungsi utama dia adalah untuk menjana tenaga. So selain daripada tu kita ada ribosom. So ini semua dah memang struktur-struktur asas ni ada dalam setiap sel. Tetapi kalau kita lihatlah dalam bawah mikroskop kan, kita boleh memang telah ditunjukkanlah bahawa setiap struktur, kenapa setiap sel tu macam doktor cakap tadi berbeza bentuk. Berbeza bentuk tu berbalik pada DNA kita lah, dan juga fungsi sel tersebut. Dan contoh macam kita ada sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan kita daripada paru-paru. Kita ada sel darah putih yang kita tahu penting untuk melawan jangkitan luar, jangkitan bakteria, jangkitan virus, dan juga penting dalam mempertahankan sistem imun kita. Dan kita ada contoh macam sel otot, dia untuk membantu kita bergerak lah. Okay. Cuma sel-sel ni dia, adakah dia hidup macam mana? Saya, sorry lah sebab saya ni bukan orang saintis kan. So saya akan tanya soalan-soalan yang mungkin saintis rasa agak stupid lah, hopefully not. Adakah dia akan dijana atau akan mati, atau what is the cycle of the cell? Oh, okay. So basicnya adalah setiap sel kita memang ada kitaran dia. Detail of the kitaran waktu setiap sel tu saya tak ada fakta dia lah sekarang. Tapi yang boleh saya kongsikan adalah contoh macam sel darah merah kita, it gets renewed every 120 days. So itu salah satu contoh lah. Dan memang setiap jenis sel kita akan melalui kitaran yang kita kata masa kita tu lah, yang kita belajar tu membuatkan dia akan mati pada satu masa, dan juga dia akan dia panggil turnover, dan juga dia boleh melalui satu proses mitosis, okay, pembiakan sel, alright, untuk hasilkan sel-sel barulah. When you talk about cell, kita dapat lihat bahawa how our body works lah to make us like so perfect. And when you look at from daripada Islamic perspective, kita kata macam human is it's a perfect makhluk, ya. So doktor rasa macam sebagai seorang Islam kan, how you look at your kajian, dan bagaimana apabila Allah cakap manusia sebagai makhluk yang perfect, to what extent it reflects upon you? To what extent it reflects, itulah yang bila mungkin sebab ni very nerdy of me. Saya daripada kecil kot, taklah daripada sekolah kot, bila saya belajar pasal sains ni, I'm amazed by looking at one cell. Bila cikgu biologi tu ajar, okay, ini adalah struktur asas sel kita, and I was further amazed bila saya tahu yang itu baru satu. Okay, bila you tengok bawah mikroskop, daripada one dish yang, okay, we can imagine about 10 cm persegi punya keluasan tu, boleh ada berjuta-juta sel dalam tu, dan itu baru just within 10 cm persegi, 10 cm petri dish. So, and then setiap satu sel ni dia ada dia punya mekanisme pengawalan dia sendiri. So like I said tadi itulah, macam each cell is being controlled by to ensure its function as its function normally. Sebab kalau bila kita belajar pasal biologi ataupun kitaran sel cycle tu, and then bila kita belajar lagi juga pasal pembiakan sel dan seterusnya masuk kepada sel kanser, saya macam Masya Allah, begitu banyak checkpoint to ensure that each of our cells behave normally. So checkpoint tu boleh
checkpoint tu sebenarnya dia bermula daripada kita punya DNA sendiri. The DNA kita, bagaimana satu-satu sel tu, kalau katalah badan kita memerlukan yalah, contoh macam lagi banyak sel kulit ke, ataupun lagi banyak sel, ataupun your body signals that badan kita tengah panas ke atau tengah haus ke kan, and then dia akan signal certain sel yang terlibat. And this signal tu akan sampai boleh sampai kepada you punya DNA untuk dia signalkan, oh, we need a specific gene untuk akan buat this particular protein, untuk then akan membantu menurunkan suhu kita ke, ataupun membantu kita bertenang dan sebagainya lah. But kalau those checkpoints ataupun mekanisme itu terganggu disebabkan oleh contoh mutasi lah, kalau ada mutasi kan, then sistem tu akan terganggu lah. So bila sistem satu sel tu terganggu, dia punya, orang kata macam butterfly effect tu, it's actually big. Dia boleh efek kepada perkara-perkara yang lain. I think it somehow answer how my interest going into understanding the cell function, and then some more cancer or breast cancer tu datanglah juga sebenarnya to understand how things work. So so far kita dah tahu tentang cell, the basically the introduction of cell and what makes it so amazing. So jadi thank you doktor untuk siri podcast pertama ini. So untuk mengetahui lebih lanjut tentang sel kanser, tentang sel penuaan, dan mungkin kita bercakap tentang sel lemak. So we're gonna keep listening to Usim Podcast. We're gonna talk more about cell with Dr. Nurliza. Thank you so much. Anda sedang mendengar Usim Podcast.